Keluarga Malaysia yang saya kasihi, di sebalik segala kesulitan yang kita hadapi, tahun 2021 juga menyaksikan permulaan usaha kerajaan untuk memulih dan menstrukturkan ekonomi negara. Ini telah membuahkan hasil dengan pencapaian positif beberapa indikator-indikator utama ekonomi, makro dan rakyat. Buat pertama kali, jumlah perdagangan mencecah 2 trilion ringgit selepas berkembang 24.6% bagi tempoh Januari hingga November 2021 berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK Malaysia turut meningkat sebanyak 3% dalam tempoh 9 bulan pertama 2021. Sebagai indikator kepada kerancakan ekonomi di peringkat kepenggunaan, nilai jualan perdagangan borong dan runcit juga telah merekodkan peningkatan sebanyak 5.4% kepada 116.4 bilion ringgit pada Oktober 2021. Kadar pengangguran sudah mula beransur pulih kepada 4.3% pada Oktober 2021 berbanding kemuncak 5.3% pada Mei 2020. Angka terbaru ini juga lebih rendah daripada 2 bulan sebelumnya. Angka pelaburan sering menjadi antara petunjuk popular keyakinan komuniti perniagaan terhadap keutuhan ekonomi sesebuah negara. Di sini, Malaysia mencatatkan perkembangan positif 12.8 bilion ringgit pelaburan langsung asing atau FDI bersih pada suku ketiga 2021 berbanding 8.2 bilion ringgit pada suku kedua, iaitu peningkatan sebanyak 56%. Ini menjadikan jumlah FDI bersih bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini sebanyak lebih 30 bilion ringgit. Saya juga yakin dengan momentum pertumbuhan ekonomi negara dijangka berterusan pada tahun 2022 dengan kadar pertumbuhan KDNK yang diunjurkan berkembang antara 5.5% hingga 6.5% seiring dengan unjuran tabung kewangan antarabangsa ataupun IMF pada 6% dan Bank Dunia pada 5.8%. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, di sini saya ingin keluarga Malaysia merasa lebih optimis dan bersemangat dengan kehadiran tahun baru 2022. Kerajaan akan merancakkan pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif yang telah diumumkan di dalam dokumen Rancangan Malaysia ke-12 dan Bajet 2022 untuk memastikan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Ke arah itu, antara tumpuan utama kerajaan pada tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 600,000 peluang pekerjaan baru di samping pemulihan segera sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS. Tahun 2022 juga adalah tahun untuk Malaysia kembali ke landasan bagi menetapkan pelan ekonomi negara jangka masa panjang. Beberapa tema mustahak perlu digerakkan pada tahun 2022. Antaranya ialah pemerkasaan ekonomi digital sejajar dengan tuntutan realiti semasa. Atas kesedaran sama tentang perlunya mengadaptasi kepada keperluan kini dan masa depan, Malaysia juga telah memberikan komitmen bagi mencapai status carbon neutral nation pada tahun 2050. Transformasi ke arah ekonomi dan masyarakat yang cakna terhadap alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau ESG memerlukan peralihan dalam pelbagai aspek pengurusan, pentadbiran dan kerangka minda dalam pembuatan dasar. Misalnya,
dalam soal peluang pekerjaan yang bakal dijana, Malaysia perlu bersedia untuk mewujudkan satu ekosistem yang mampu menjana aktiviti-aktiviti dan pasaran pekerjaan yang selari dengan tuntutan dan keperluan ke arah ekonomi dan masyarakat yang mesra ESG. Ini merupakan antara inisiatif yang saya anggap penting mengambil inspirasi suara anak-anak muda keluarga Malaysia untuk kita mewariskan sebuah negara lestari kepada generasi akan datang. Justru, sistem pendidikan sedia ada akan disesuaikan agar lebih menjurus kepada aspek ESG ini. Di sinilah kurikulum pendidikan TVET khususnya perlu ditambah baik untuk memenuhi keperluan pekerjaan pada masa hadapan ini. Dari sudut yang berbeza pula, aspirasi ESG ini juga memerlukan keberanian pihak kerajaan untuk mewujudkan rangka dasar dan insentif yang lebih kondusif. Sebab itulah antara insentif yang membuktikan kerajaan komited dalam agenda ini ialah pengecualian sepenuhnya ke atas duty import, duty excise, cukai jualan, malahan cukai jalan ataupun road tax bagi kenderaan elektrik atau EV. Kerajaan juga sedar dalam mencapai matlamat ini, ekosistem sokongan seperti infrastruktur bagi kenderaan elektrik perlu dibangunkan dan dipertingkatkan seperti di negara maju. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, dari aspek sosial dan kesejahteraan rakyat pula, fokus kerajaan adalah untuk memenuhi keperluan perumahan generasi muda keluarga Malaysia. Aspek ini akan turut melibatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana konsep Smart Safe City akan diperkenalkan secara berperingkat bermula di bandar-bandar utama seluruh negara. Inilah antara terjemahan hala tuju ekonomi yang bakal digerakkan pada tahun 2022. Di samping agenda-agenda yang telah saya sebutkan sebentar tadi, perkara asas yakni kemiskinan masih menjadi keutamaan saya. Seperti yang saya janjikan, nilai teras keluarga Malaysia adalah keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, dan tiada seorang pun yang harus tertinggal. Saya sendiri akan mengetuai inisiatif pembasmian kemiskinan oleh kerajaan melalui penubuhan unit kemiskinan yang diwujudkan di peringkat pusat, negeri dan daerah bagi menangani isu kemiskinan dan jurang pendapatan. Ini meliputi kemiskinan di bandar mahupun di luar bandar. Atas semangat keterangkuman yang sama, kerajaan akan terus memberikan fokus kepada kemajuan dan pembangunan luar bandar di serata Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, sempena tahun baru 2022 ini, marilah kita mencipta sinar baru untuk keluarga Malaysia, membuat resolusi untuk meraihkan persamaan dan mengenepikan perbezaan yang wujud di antara kita. Marilah bekerja bersama saya dan rakan-rakan di dalam kerajaan untuk meneruskan agenda kemajuan negara tercinta ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.